Banduan yang hidup 40 tahun dalam penjara dan akhirnya dibebaskan selepas dapat pengampunan Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim. Dan mungkin ini adalah satu orang kata momen paling bahagia, paling indah. Apatah lagi dibebaskan hanya beberapa hari sebelum umat Islam menyambut Aidilfitri. Sebenarnya aku nak share dengan korang ni adalah cerita siapa sebenarnya Banduan ini yang dikenali dengan nama Pak Jamil. Jamil Wahab 63 tahun mencatat sejarah apabila menjadi banduan paling lama yang akhirnya telah pun dibebaskan. Pak Jamil ni sebenarnya pada usia di awal 20-an dia terlibat dengan aktiviti menggunakan senjata api, mungkin melakukan rompakan dan sebagainya yang mengakibatkan ia dikategorikan sebagai aktiviti jenayah yang berbahaya dan memberikan kesan kepada masyarakat sekeliling pada tahun tu. Dan dia telah pun dijatuhkan hukuman Seksyen 5 Akta Senjata Api, penalti lebih berat yang membawa hukuman penjara seumur hayat. Bukan penjara seumur hidup tau, tapi penjara seumur hayat, di mana selagi dia tak dapat pengampunan, dia akan berada kat dalam penjara itu sampai dia mati tau. Dan selepas tu berada 3 tahun, lebih kurang 83 hingga ke 86, 83, 84, 85, 86, lebih kurang 3 ke 4 tahun di penjara Johor Bahru. Akhirnya Pak Jamil dipindahkan ke penjara Taiping, dan setelah 40 tahun hidup di balik penjara, di balik tirai besi, akhirnya Pak Jamil dibebaskan pada 22 Mac lalu. Ia mendapat sokongan pengarah penjara Taiping melalui kaedah 113 Peraturan Penjara 2000 Rayuan Pengampunan Banduan. Dan sebenarnya 40 tahun tu bukan tempoh yang sangat-sangat pendek tau. 40 tahun tu ada orang yang umur tak sampai 40 tahun, tapi Pak Cik ni boleh hidup 40 tahun di penjara. Tak dapat digambarkan dengan kata-kata kan. Kita tahu kena hidup dalam penjara bukannya benda yang orang kata sama macam kita kat luar ni kan. Kita hidup di luar ni, kita bebas nak buat apa saja, tapi dalam penjara apa je yang kita boleh buat. Tapi sebenarnya Pak Cik Jamil ni buktikan bahawa sebenarnya banduan akan dapat pengampunan sekiranya ada rezeki dia, sekiranya diberikan pengampunan oleh Sultan ataupun yang di Pertuan Agong, dan sekiranya dia berkelakuan baik. Dan sebenarnya Pak Jamil ni hidup di sebalik tirai besi, hidup di sebalik tembok-tembok di penjara yang korang tengok tu kan. Dan penjara sebenarnya yang berjaya mengubah hidup dia 360 darjah daripada seorang banduan yang masuk ke dalam penjara tu. Bagaimana dia berada dalam penjara dan akhirnya mengubah seluruh hidup dia menjadi seorang yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat dihormati oleh banduan lain dalam penjara tu. Bila je Pak Jamil ni dapat tahu dia telah pun diampunkan dan akan dibebaskan, masa tu Pak Jamil rasa macam tak percayalah, sebab sebenarnya kalau ikutkan Pak Jamil ni dah beberapa kali buat proses untuk memohon pengampunan. Dan Pak Jamil ada berkongsi pada tahun 2012 ada pengampunan beramai-ramai di Johor Bahru, dengan banduan paling lama yang diampunkan adalah banduan yang dijatuhkan hukuman selama 37 tahun. Sedangkan waktu tu Pak Jamil hanyalah berada dalam penjara 29 tahun. Jadi dirasa macam tempoh 29 tahun dengan 37 tahun tu memang sangat-sangat berbeza. Jadi rasa macam memang takkan dapat lah sebenarnya kan. Jadi lepas daripada pengampunan yang beramai-ramai itu, Pak Jamil rasa macam dia takkan ada peluang lepas tu, dan dia rasa macam mungkin dia akan berada di dalam penjara tu sampai dia meninggal dunia. Jadi bila Pak Jamil ni fikir, dah lalang kat sini kan sampai aku mati, baik aku banyakkan ibadah, dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan agama dan kembali kepada fitrah. Sebab dia rasa mungkin bila dia dalam penjara, tak ada lain tempat lain selain daripada dalam penjara dan juga di alam barzah nanti. Jadi dia bersedia ke arah itu. Jadi ketika tu Pak Jamil memang tumpu 100% kepada beribadah. Dan sebenarnya dalam tempoh Pak Jamil ni dalam penjara, dia rasa macam dia dah tak hirau dah dunia luar. Dia rasa macam itulah dunia dia. Dan pada 22 Mac lepas diampunkan tu, ada pegawai penjara ada maklumkan kepada Pak Jamil, di mana bagitulah Pak Jamil, akhirnya Pak Jamil dibebaskan. Masa tu dia rasa macam tak percayalah. Dia rasa macam betul ke ni kan dengar. Tapi kan Pak Jamil rasa berada dalam penjara tu sebenarnya adalah satu kebahagiaan kepada dia, satu kesyukuran kepada dia. Sebab dalam penjara lah dia banyak kenal dengan ramai bandar-bandar yang lain, pelbagai cerita kan, pelbagai kisah dikongsi bersama. Dan sepanjang dalam penjara tu Pak Jamil ada berkongsi dia ni sangat-sangat mahir dalam bidang jahitan, sampai dia dikatakan dah jahit beribu-ribu baju Melayu, blazer dan pelbagai baju lain yang juga diberikan kepada pegawai dan juga anggota penjara. Dan sebelum dipindahkan ke penjara Taiping daripada penjara Johor Bahru, Pak Jamil juga turut berkongsi dia juga merupakan seorang yang mahir untuk
melakukan anyaman dan juga rotan. Jadi dalam tempoh tu dia juga ada terlibat dalam bengkel rotan untuk menghasilkan perabot yang dibuat daripada kayu dan juga bahan-bahan semula jadi yang lain. 40 tahun tau, 40 tahun. Setiap tahun Pak Jamil akan solat Hari Raya Aidilfitri di dalam penjara, dan dialah sebenarnya imam yang memimpin setiap kali solat sunat Aidilfitri dijalankan. Okey, nak dekat-dekat raya ni kan, mungkin berita ni menggembirakan ahli keluarga Pak Jamil lah. Pak Jamil ni adalah satu bukti menunjukkan bahawa sebenarnya kalau banduan yang dijatuhkan hukuman dalam penjara tu tak semestinya akan stuck kat dalam tu, tak semestinya akan mati kat situ forever and ever kat dalam penjara kan. Tapi sebenarnya kalau dia berperilaku baik, dan sebenarnya penjara ni adalah tempat untuk ditrain menjadi lebih baik, insya-Allah dia juga ada harapan untuk keluar sama macam Pak Jamil suatu hari nanti. Jadi selain daripada mengimamkan setiap solat dalam penjara, tak kisahlah solat wajib ataupun solat sunat, Pak Jamil juga turut mengajar bandu-bandu lain untuk mengaji Al-Quran. Dan dalam penjara ni, Pak Jamil sangat-sangat dihormati oleh banduan lain kerana Pak Jamil menunjukkan menasihat. Pak Jamil juga ada menasihati orang-orang muda untuk jauhkan diri daripada buat perkara yang jahat, mendekatkan diri dengan agama, dan sentiasa berfikir beberapa kali sebelum melakukan sesuatu tindakan yang akhirnya akan membawa masa depan yang sia-sia.